Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemu rakan tugas Naila Huda. Hari ini kami pukul 8.30 pagi ini akan membawakan kepada anda mengenai industri kraft tangan. Dan kita tahu Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagai hasil kraft tangan tempatan, dan keunikan hasil kraft tangan Malaysia amat digemari oleh masyarakat tempatan dan juga luar negara. Mereka biasanya membeli produk kraft tangan sebagai cenderamata ketika pulang ke negara asal mereka, dan secara tidak langsung industri kraft tangan ini mampu menjadi pendapatan pengusaha produk kraft tangan itu. Ya, oleh itu pelbagai langkah dilakukan bagi memastikan industri kraft tangan ini terus dijalankan dan mendapat perhatian orang ramai. Tapi kalau kita lihat sejak COVID-19 melanda, boleh dikatakan hampir keseluruhan sektor perniagaan bergantung harap kepada platform jualan dalam talian, dan tidak ketinggalan juga industri kraft tangan. Jadi bagi membincangkan mengenai bagaimana pemasaran dalam talian ini mampu menstruktur landscape industri kraft negara, kita bersama dengan tetamu istimewa kita pagi ini, Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia Ibrahim Ismail yang bersama kami di studio. Terima kasih Encik Ibrahim bersama kami untuk menceritakan tentang industri kraft tangan terutamanya dalam konteks pandemik COVID-19 ini. Tapi kita mulakan dulu dengan senario industri kraft tangan semasa, bilangan usahawan kraft dan juga berapa nilai jualan yang diperolehi pada tahun 2019 dan juga tahun ini. Boleh Encik kongsikan? Terima kasih pihak Astro kerana memanggil kami ke studio untuk memberi share about industri kraft negara. Pada tahun 2019, ekonomi kita agak baik pada masa itu. Kita berjaya mengumpul jualan dalam 519 juta. Maksudnya usaha-usaha yang berdaftar dengan kraft tangan sajalah. Tidak termasuk yang tidak berdaftar tu mungkin lebih lagi. Tapi ini di bawah bimbingan kraft tangan, kita dapat dalam 519 juta. Walau bagaimanapun, pada tahun 2020 kita dikejutkan dengan satu wabak pandemik COVID-19. Dia agak menjejaskanlah semua usaha-usaha kraft kita, kerana pada bulan 3, bulan 4, bulan 5 semua ditutup dan tidak ada pelancong masuk, dan juga banyak kedai-kedai kita semua ditutup. Jadi itu memang menjejaskan, dan kita terpaksa reverse balik kita punya sasaran. Mungkin kalau dulu dalam 500 juta setahun, pada tahun ini kita rasakan kita diskaun about 60%, dalam 200 juta sahaja yang kita rasa kita boleh capai, kerana pada bulan 3, bulan 4, bulan 5 memang teruk, dan bulan 6. Tapi melalui pemantauan kita pada bulan 6, bulan 5 dan bulan 6 ada dah mula jualan dah agak meningkat. Jadi dalam usaha kita, industri kraft ni, kita masa kena lockdown tu, dalam PKP, kita memikirkan apakah cara-cara yang terbaik untuk usahawan kita terus boleh berhubung dengan pembeli-pembeli di luar sana. Sebab itulah Kraft Tangan mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu platform digital melalui grup Facebook, kita namakan eCraft Bazaar. Itulah bermulanya kita punya digital tu, untuk kita membantu usahawan kraft untuk reach out kita punya pembeli-pembeli di luar sana. Itu dia. Encik Ibrahim, kalau kita tahu umum mengetahui pandemik COVID-19 telah merubah landscape dunia dalam konteks kraft tangan, bagaimana perancangan kraft tangan Malaysia menstrukturkan semula usaha memajukan industri ini? Okey, bila kita melihat keadaan begitu berlaku dalam masa pandemik tu, maknanya kraft tangan terpaksa untuk buat adjustment tentang industri kraft negara dari segi aspek pembangunan produk, dari aspek pemasaran, strategi-strategi kita ubah balik, kerana kita melihatkan pembeli-pembeli sekarang memang fokus dalam area digital online. Jadi sebenarnya isu begini yang bagus pada usahawan kraft, kerana pada kita, kos untuk dia mempromosikan produk tu agak murah. Maknanya kalau kita sediakan platform, dan usahawan kita boleh bawa masuk terus untuk memasarkan produk mereka. Kalau dulu kita terpaksa menggunakan cara konvensional, mana mereka terpaksa keluar, pergi ke event-event yang kita anjurkan, it's very costly sebenarnya, kerana mereka terpaksa menyewa hotel untuk logistik semua sekali. Tapi dengan adanya platform digital ni, kita merasakan usahawan kita dapat mempromosikan produk mereka hari-hari. Itulah dalam mengubah landscape itu, kita turut mengubah dari segi aspek pembangunan produk itu sendiri. Mana dulu kalau traditionally produk kraft ni mungkin kita fokus pada sesuatu suku kaum masyarakat saja, refleksi of suku kaum masyarakat. Tapi sekarang ni kraft tangan kita mensasarkan atau memberi satu falsafah baru untuk industri kraft, di mana kita cuba melahirkan what kita panggil kraft Malaysia atau Malaysian craft, yang tidak
mereflektkan satu-satu bangsa atau suku kaum sahaja. Benda dia universal untuk Malaysia, tapi kita mengekalkan jati diri kita sebagai negara Malaysia untuk kita membezakan apakah produk kraft Malaysia dengan produk-produk kraft dari negara luar. Jadi dari segi produk kita ada buat adjustment, and then pemasaran sangat penting, dan kita merasakan wujudnya secara digital dia memberi lebih banyak peluang kepada usahawan kraft kita di luar. Sebab itulah Kraft Tangan mengambil langkah yang kedua selepas kita mengadakan Ikraf Bazaar. Sekarang Ikraf Bazaar kita pun grup Facebook, kita ada private. Sekarang pun ahli kita ada dalam 11,500 lebih ahli dan 1,000 lebih usahawan di dalam tu, di mana pencinta kraft ni boleh masuk dalam Ikraf Bazaar dan mencari produk-produk kraft di seluruh negara. Jadi di mana pun mereka berada, usahawan kita ini walaupun di Sabah, di Sarawak, di kawasan pendalaman, as long dia ada internet dan dia boleh memasarkan produk mereka secara online. Bagi mereka yang tidak ada knowledge ataupun tidak ada Facebook, yang itu tidak menjadi masalah kerana kita di Kraft Tangan di negeri-negeri akan mengambil produk-produk mereka, menggunakan page-page cawangan kita untuk kita membantu memasarkan produk mereka. Dalam hal ini, dalam kita membangunkan satu lagi platform, e-marketplace, macam juga platform-platform yang lain, kita akan mewujudkan, kita dah daftar nama dah, MyCraft Shop, dan akan kita lancarkan dalam masa terdekat. Itu akan memberi lebih banyak lagi peluang kepada usahawan kraft di dalam negara untuk turut menyertai dalam arus perdana perniagaan secara online ini. InsyaAllah. Encik Ibrahim, kalau kita lihat COVID-19 ini dia telah pun menjejaskan hampir keseluruhan sektor perniagaan. Tapi saya nak bertanya kepada Encik Ibrahim, sebelum COVID-19 ini berlaku, ada tak macam bagaimana sambutan daripada pengusaha kraft tangan Malaysia untuk beralih kepada platform digital, dan selepas COVID-19 berlaku, adakah kita dapat melihat peningkatan daripada ataupun mungkin boleh kita panggil kesedaran pengusaha kraft tangan untuk beralih kepada platform dalam talian perniagaan mereka? Dia memang benda ni kita rancang untuk laksanakan pada tahun 2021 actually, untuk yang digitalization of craft ni. Tapi bila berlaku pandemik ni, jadi usahawan memang kita pun tersentak jugalah bila semua tak boleh nak bergerak, kita tak boleh move on kan. Jadi memang kesedaran tu agak baik selepas bila berlakunya COVID-19 ni, kerana contoh dia bila kita buat Ikraf Bazaar tu, peringkat awalnya usahawan nak menyertai pun dalam 200 atau 300 usahawan saja. Tapi bila mereka melihat kejayaan, dah ada minat, dah ramai, dah mula orang memasuki cara digital ni, dan mereka ada kepercayaan pada kita sebagai administrator untuk Ikraf Bazaar tu, that's why lah dalam masa sebulan, 2 bulan saja penyertaan usahawan sampai 1,200. Jadi mana keyakinan usahawan untuk berniaga atas talian ni semakin bagus, dan memudahkan kita lah untuk melihat menyediakan satu lagi platform perniagaan online. Kalau dulu pada saya sendiri melihat pergerakan kita punya Ikraf Bazaar tu, banyak persoalan-persoalan, orang bertanya pasal craft, orang nak knowledge about kita punya Malaysian craft. Jadi ada platform yang kita rasakan kita perlu memberi maklumat pada pengguna di luar, apakah sebenarnya perbezaan-perbezaan. Contohnya kalau kita kata batik, apakah batik Malaysia, apakah batik yang dari luar. Jadi di situlah platform ini, dan bila usahawan melihat ada sambutan dari segi produk yang mereka hasilkan, tidak kira mereka berada di mana, as long ada internet dan dia boleh akses, dan ada services untuk post benda tu, dan shouldn't be a problem. Jadi diorang makin yakin, dan kerana pun pembeli pun sekarang ni memang saya rasa banyak yang menggunakan perkhidmatan begitu. Jadi mereka tidak perlu keluar untuk pergi ke, contoh dia kalau kita ada event, dia kena tunggu macam Hari Kebangsaan for example, setahun sekali. Dan kalau event-event tempat lain pun ada tarikh-tarikh tertentu. So mereka tak perlu tunggu tarikh itu, dan usahawan pun boleh mempromosikan produk mereka hari-hari di dalam dia punya wall dalam Facebook kita. Jadi Ikraf Bazaar macam kita tunjukkan tu adalah satu grup FB yang mengumpulkan usahawan-usahawan kraft Malaysia sahaja. Kita tak allow lah ada craft to be in, kerana ini untuk negara kita dan untuk manfaat kepada usahawan kraft kita. Jadi di sinilah macam orang luar, pembeli pun dia merasakan bila dia masuk dalam grup Ikraf Bazaar, mereka mendapat satu produk yang autentik, yang asli, yang mengatakan inilah produk kraft Malaysia yang sebenar, bukan orang kata produk-produk import yang ada di luar sana. Jadi atas dasar itulah yang kita merasakan kita perlu mewujudkan satu platform yang lebih besar, itu on e-marketplace, yang membezakan kita dengan platform-platform yang lain. Itu yang kita rasa bila usahawan ada kesedaran, dan kita pun akan buat satu engagement di semua negeri
melalui kita punya office-office di negeri-negeri untuk memberi penerangan pada usahawan dan mengajar mereka kursus-kursus untuk bagaimana mereka nak memasuki kita punya yang e-marketplace yang baru nanti. Saya rasa kalau kita kerajaan, kita banyaklah apa orang kata memberi subsidi-subsidi untuk macam kursus mereka tak perlu bayar, kita yang engage dengan staff kita sendiri yang buat ataupun engage dengan orang-orang luar di sana. Itu rasa manfaat-manfaat ini perlu diambil oleh pihak usahawan supaya mereka terus berada di arus perdana di dalam digitalisation ini nanti. Baik, Encik Ibrahim, kita nak bercakap tentang kraft tangan, produk-produk kraft tangan ini yang kita boleh katakan terutamanya lebih popular dalam kalangan pelancong, terutamanya mereka yang datang dari luar negara. Jadi, kita melihat kepada pandemik COVID-19 ini, dalam jangka masa yang panjang, kita boleh jangkakan kurang pelancong dari luar negara, mungkin bukan sahaja tahun ini, mungkin tahun-tahun akan datang kerana masih lagi khawatir terhadap pandemik ataupun wabak COVID-19 ini. Jadi kita nak faham tentang e-craft bazaar ini, mungkin ada ruang untuk berkembang promosinya dan pemasarannya kepada pelancong dari luar negara atau bagaimana, ataupun tertumpu di dalam Malaysia saja? Sebenarnya platform ni dia tak tertumpu dalam Malaysia. Kita ada juga yang pembeli daripada US yang masuk mencari produk-produk craft kita, terutamanya produk-produk batik. Kerana kita ada juga yang pembeli luar. That's why kita kata dari it is group FB. Jadi kalau kita nak reach out yang lebih peringkat yang lebih besar, that's why kita wujudkan yang platform baru tadi tu, yang My Craft Shop tu. Yang itu lebih bentuk komersial dan dia memang ada dia punya payment gateway sendiri, kita ada dia punya logistik. So lebih bersifat komersial. Itu pun akan dilaksanakan oleh perbadanan sendiri, mana kita tak engage orang luar, cuma dari segi nak membuat enjin itu memang kita engage orang luar lah. Jadi dalam platform-platform yang ini kita akan cuba mempromotkan dengan lebih meluas di peringkat antarabangsa dengan menggunakan semua jentera yang kita ada, dan juga mungkin kita akan menggunakan agensi-agensi kerajaan yang di luar negara macam Matrid yang ada di luar, membantu kita lah, pejabat turism yang ada di luar negara untuk kita menghebahkan lagi kita punya marketplace yang baru. Marketplace yang kita wujudkan ini memang kalau orang tanya apa beza dengan yang ada di pasaran yang sekarang banyak di marketplace ya. Jadi kita akan berbeza sedikit. Pada kami pengujudan e-marketplace ini adalah satu center untuk orang di luar, pembeli di luar negara, dalam negara pun untuk mengetahui lebih dalam berkenaan dengan craft, supaya craft tangan ni orang kena appreciate, orang kena faham. Jadi barulah dia akan tahu apa dikatakan craft Malaysia. Kalau tidak orang tak faham, macam katakan batik. Ya. Kita pun beli juga lah batik daripada luar semua kan orang pakai, tapi kita tak ada masalah kerana kita rasa it's a people choice. Kita menyediakan lagi lebih banyak varieties of batik, lebih menarik, lebih cantik. Jadi benda tu akan menarik perhatian orang untuk memiliki craft Malaysia. Jadi e-marketplace kita yang kita wujudkan ini bukan saja untuk menjual produk, tapi kita akan ada elemen-elemen knowledge, macam mana produk tu dibuat. Kita ada dari segi maklumat-maklumat, kita akan menerangkan pada pengguna di sana bahawa this is Malaysian craft. Dan dia salah satu hub yang orang kata kalau nak cari pasal craft, masuk sini. Kita punya My Craft Shopee tu maknanya orang dapat maklumat senang. Kalau tak you Google pun you pening juga. Sana tak jumpa, sini tak jumpa. So now this is a platform yang bukan sahaja sebagai satu platform menjual, tapi kita juga memberi maklumat. Apa yang berlaku di dalam itu, jualan kalau kita kata mungkin bukan saja di sini, tapi dari sini. So di sini tu mana berlaku dia online, tapi dari sini bermaknanya bila orang datang, orang dah tahu, bila dia datang ke Malaysia, dia melancong di dalam negara pun mungkin orang teringat apa yang ada maklumat tu, itu akan generate sales. Jadi benda-benda ini sebagai enjin untuk industri craft negara. Satu platform yang sangat saya rasa alhamdulillah pihak kerajaan memberi kita sebagai peruntukan untuk mewujudkan kita punya marketplace ni nanti. Okey, baiklah. Kita banyak lagi nak bincangkan mengenai industri craft tangan Malaysia ini dalam ke arah penjualan dalam talian itu sendiri. Tetapi kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Anda masih menonton Awni Pagi dalam pemasaran dalam talian menstruktur landscape industri craft tangan negara, dan kita bersama dengan Ketua Pengarah Craft Tangan Malaysia, Encik Ibrahim Ismail. Kita nak terus saja kepada Encik Ibrahim. Encik Ibrahim, kalau kita lihat platform dalam talian ini, dia begitu banyak di luar sana dan
mungkin apa strategi-strategi yang direncanakan oleh Kraft Tangan Malaysia dalam usaha untuk membezakan platform yang dibangunkan ini supaya bukan sekadar untuk memasarkan produk-produk tetapi juga memperkenalkan juga produk kraft tangan buatan tempatan itu kepada masyarakat dalam negara dan juga luar negara itu. Ya, memang betul. Kalau kita lihat di luar memang banyak platform yang ada dan ongoing, sangat besar platform-platform yang ada. Dan platform yang ada tu pun produk-produk memang ada usahawan kita dah masuk dah platform-platform yang di luar tu. Jadi bagi kita bukan kita sebagai salah satu lagi platform yang kita sediakan yang dah ada tu okeylah memang boleh masuk. So apa beza platform kita, adakah kita boleh berjaya ataupun macam mana? Jadi kita di Perbadanan, saya sendiri kita merasakan platform ni sangat unik. Kraft ni dia kena unik lah. So kita akan adakan satu ekosistem. Kraft ni kita akan masukkan semua di dalam kita punya platform. Jadi saya kata tadi, kalau kita kata dari segi carian-carian di dalam kita punya platform nanti, bukan saja dari segi produk. Kalau biasanya kalau kita masuk dalam mana-mana platform, kita cuma ada gambar-gambar produk, dan kita ada dia punya card, kita klik masuk, dan kita belilah. Just okey lah benda tu. Jadi tapi kita di Kraft Tangan ni, masa saya tekan tadi, benda ni akan jadi sebagai salah satu kita punya hub pencarian. Kalau orang nak tahu pasal kraft, pasal batik, pasal songket, tembaga semua, so kita kena adakan maklumat asas tu di dalam kita punya portal supaya mereka faham apa bezanya batik kita, apa beza songket kita dengan songket dari luar. Dan orang pun tak faham macam mana nak bezakan. Orang tanya saya macam mana nak bezakan songket ni, misalkan Terengganu, songket ni daripada luar negara, batik ni batik kita ke ni. So mereka tidak, sebenarnya masyarakat mungkin tak dapat lagi reach out information begitu. That's why kita perlu adakan hub yang macam ni untuk kita menyediakan maklumat. Okay? Lepas tu kita juga akan adakan ruang-ruang untuk produk-produk daripada kita punya adik guru, mata craftsman, produk heritage. Yang itu mungkin tak ada value. Kita cuma akan buat auction. Mana dia value tu tak ada. Produk ni sangat unik, dan kita akan buat jualan secara auction di dalam kita punya portal. Itu idea-idea kita supaya orang yang membeli tu dia dapat memiliki satu sajalah yang tu, because daripada produk-produk daripada adik guru ataupun tokoh-tokoh kraft negara. Produk yang sangat hebat, sangat unik, dan kehalusannya kalau kita pergi luar negara pun, saya pergi di India, saya tanya dia kata dia punya tenunan tu dalam $5,000. Saya tanya dia, kenapa $5,000? Dia kata, dia master craftsman. Senang dia jawab macam tu. Maknanya, apresiasi di sana pada tokoh-tokoh ni sangat besar. Maknanya kalau kita nak menghargai atau kita punya tokoh craft, yang bidang songket kita ada, berbagai bidang kita ada. Jadi ini satu platform supaya orang kenal. Mungkin selama ni orang nak mencari pun agak susah, nak Google, maklumat tu tak ada. Tapi kalau kita adakan maklumat ni di dalam kita punya Minecraft shop ni, so orang boleh cari dan dia boleh kenal dan dia boleh membeli produk itu. Dia tahu siapa pembuatnya, di mana orang ni membuatnya dan bagaimanakah cara-cara mereka membuat. Itu saya katakan tadi, kita perlu wujudkan kesedaran satu kepada masyarakat. Kenapa harga ni sampai songket sampai 15, 30,000, orang kata boleh beli kereta sebiji. But dia the unique of the craft, kerana dia sangat unik. Maka kalau proses pembuatan pun kita tahulah harga yang begitu mungkin ambil masa sampai 3 atau 4 bulan. Jadi kalau apa yang kita perlu ada dalam tu juga, dari segi kita akan masukkan juga dari segi pembekal bahan mentah. Kalau kita tahu bahan mentah craft ni mungkin orang ingat cuma kain putih, bahan-bahan pewarna, tapi kita lupa craft ni dia banyak je. Macam anyaman mengkuang, mungkin ada orang di luar sana nak belajar buat mengkuang, nak anyam buat beg. So siapa pembekal-pembekal ni? Macam anyaman buluh, kita tak tahu. Tapi sebenarnya benda ni ada. Usahawan-usahawan kita di Sabah, di Semenanjung, orang nak buat seramik. Misalkan kita seramik ni dia kena proses. Jadi ada pembekal tanah tu di Kuala Kangsar. Jadi dia buat proses tanah saja. Jadi mereka ini pun akan kita masukkan di dalam industri kita punya portal tadi tu. Supaya semua orang yang terlibat di dalam industri craft berada di dalam kita punya marketplace ni. So bila orang senang tengok benda tu, dia nak buat ada, dan kita akan create lebih ramai lagi orang yang akan mengeluarkan produk craft. Kalau selama ni mungkin kalau kita ada minat untuk buat seramik, kita rasa nak beli tanah dekat mana, kita pun tak tahu. Bukan sebarang tanah kita boleh buat seramik ya. Dia ada yang pilih, dia ada proses nak untuk menjadikan dia supaya kita boleh buat macam cawan ke pasu ke apa. Jadi proses-proses ini perlu kita kembangkan supaya orang tahu. Kalau macam songket, for example,
songket ni dia ada dua proses. Satu dia masa dia tenun, satu lagi dia pra-proses, nak mencolok benang, dia nak mengani benang tu. Jadi kalau kita boleh createkan satu bisnes lagi untuk pra-proses, so boleh ramai anak muda akan bagi peluang kepada suri rumah ke, boleh buat di rumah, dan bila dia siap pra-proses, dia akan hantar pada penenun untuk membuat dia punya samping proses tu. Jadi banyak proses yang orang tak tahu dalam craft ni. Dia melalui inilah kita akan orang yang dia backstage ni tadi yang membantu kepada the front stage ni yang membuat production. Contoh dia kalau you pergi satu usahawan kita di Keningau, dia buat beg anyaman buluh. Sangat popular dia dalam projek craft community ku di Keningau. Dia sangat berjaya kelompok tu. So dia ada ramai yang terlibat. Satu orang yang mencari buluh, orang yang membilah, orang yang menganyam tikar, dan tikar tu bukanlah final tikar tapi sebagai semi finished product. Dan hantar ke dia punya bengkel, dia akan jadikan pembentukan produk jahitan semua sekali jadi adalah beg. You tengok dalam kita punya footage ni pun begitulah. Jadi sebenarnya industri craft ni satu rantaian yang sangat bagus, memberi banyak orang kata pendapatan kepada orang yang terlibat di dalam proses. Sebab itulah kita menetapkan satu hala tuju craft memperkasa sosioekonomi rakyat. Mana kita rasakan kalau satu kelompok tu boleh maju dan kita majukan dan ramai yang akan bermanfaat. Jadi sekarang ni apa yang penting adalah untuk pemasaran. Kalau kita boleh buat produk cantik pun tak ada platform-platform untuk kita memasarkan, nak reach out kita punya buyers, agak sukar. Jadi platform e-marketplace craft tangan ni yang kita janjikan adalah authentic Malaysian craft yang asli. Kerana kita kenal pembuat-pembuat ni adalah usahawan-usahawan yang berdaftar dengan craft tangan saja yang di bawah bimbingan kita. Kita tak allow ada produk-produk lain masuk di dalam kita punya portal. Yang itu kita ada assurance pada pembeli yang kita adalah authentic Malaysian craft. Dan dari segi mempromosikan juga nanti kita akan tag dengan beberapa lagi agensi-agensi lain untuk kita macam tadi ada tanya bagaimana kita nak reach out international punya buyers. This ada platform yang lebih kukuh yang kita sendiri manage supaya pembeli-pembeli tahu yang ini ada dia punya sistem, ada dia punya logistik dia, bagaimana kita nak menghantar. Jadi kalau kita pakai yang grup FB tadi ni, mungkin orang yang dalam grup FB ni mungkin kalau ada pertanyaan luar agak mereka susah agak nak jawab. Kalau dalam masalah bahasa ke apa, jadi kalau kita platform ini manage by kita, jadi kita akan tahu dan dia akan melibatkan semua kita punya usahawan. Jadi itu yang kita sedang cuba buat, insya-Allah. Baik, Cik Ibrahim, kita ada baki seminit, 2 minit lagi, tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, tadi Cik Ibrahim sentuh satu topik yang amat menarik, meletakkan harga yang sedikit tinggi pada produk craft tangan, contohnya songket beribu-ribu dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita lihat pemasaran dalam talian ini kita harap dapat memberi satu nafas baharu kepada produk craft tangan yang mungkin sekaligus dapat memberi sedikit pembaharuan kepada branding, kepada rupa craft tangan ini yang mungkin dapat kita lihat rakyat Malaysia dan masyarakat lebih menghargai produk-produk ini. Tetapi dalam masa yang sama, adakah dalam pandangan Encik Ibrahim sendiri, adakah rakyat Malaysia sendiri bersedia untuk menghargai produk craft ini dengan membayar harga yang mungkin sedikit tinggi tetapi bertepatan dengan air tangan, dengan hasil yang amat sukar yang kita lihat untuk menghasilkan, yang rumit untuk hasilkan produk-produk craft ini. Dalam pandangan Encik Ibrahim, bersedia atau tidak untuk satu? Saya rasa rakyat Malaysia sangat bersedia dalam. So saya kata yang penting adalah kita memberi penerangan bagaimanakah proses pembuatan tu. Jadi rakyat Malaysia sangat bijak dan pembeli-pembeli yang sangat mahir tentang nak appreciate benda-benda yang macam tu. Jadi saya rasa tak ada isu. Cumanya kita perlu bagi penerangan proses pembuatan, the quality, what's the differences between produk kita dengan produk luar. Dan kita akan gunakan kita punya influencer untuk kita appreciate lagi. Dan banyak tokoh-tokoh kita pun, kadang menteri-menteri, Raja Pemaisuri Agong sendiri pun pencinta craft kita amat berterima kasih dan kita amat orang kata bertuah kerana mempunyai seorang permaisuri yang begitu mencintai craft kita. Jadi itu adalah pelambangan-pelambangan keunikan produk craft kita sangat berkualiti. Dan yang paling minta maaf Encik Ibrahim saya mencelah, dan yang paling menarik sekali saya rasakan adalah untuk menarik lebih ramai rakyat Malaysia masuk ke dalam industri craft tangan ini adalah apabila wujudnya bisnes, mereka tahu cara melakukan perniagaan itu dari mana nak hasilkannya, dan apabila satu bisnes itu perniagaan itu diwujudkan, ia boleh berkembang kepada yang mencari bahan-bahannya, yang membuatnya dan sebagainya. Dan
ingin sekaligus dapat mengurangkan angka pengangguran negara yang akibat COVID-19 dan meningkat kepada 700,000 dalam negara ini. Tapi ada satu perkara yang mungkin Encik Ibrahim boleh jelaskan kepada kita sekarang ini adalah saya apabila idea ini yang begitu baik, platform dalam digital untuk pengusaha kraft tangan, saya melihat kepada pengusaha kraft tangan yang di luar bandar. Jadi bagaimana dengan mereka, kerana kita tahu dapatan dan juga capaian internet dalam kalangan luar bandar ini agak sukar untuk kita dapati, capaiannya kadang-kadang tak sampai dan sebagainya. Jadi apa usaha industri kraft tangan untuk memastikan bahawa perkara ini kita dapat atasi dan dalam usaha yang sama mereka tidak ketinggalan dalam idea pembaharuan yang ingin dibawa ini? Sebenarnya itulah yang kita fokus. Grup kita adalah yang tidak ada internet capaian, itu adalah yang kita sasarkan. Bagi mereka yang dah ada kapasiti yang boleh buat sendiri, mungkin mereka boleh masuk platform-platform yang sedia ada. Tapi bagi kraft tangan, apa yang kita nak bantu adalah yang tadi tu. Jadi kita akan menggunakan kita punya cawangan-cawangan di seluruh negara dan kita akan bimbing mereka. Dia kalau macam internet tadi, kita boleh buat apa? Kita akan ambil produk mereka, kita akan trade on behalf. Biasa kita ada wall nanti dalam kita punya marketplace tadi tu. Dia ada satu mall dalam tu yang kita sendiri akan manage, tapi produk-produk daripada usahawan. Kita bukan saja ambil produk mereka, tapi kita ada produk development nanti. Pada bahagian rekaan kita akan mengajar mereka untuk produk-produk yang lebih universal, yang lebih menarik dari segi warna-warnanya, bentuk-bentuk. Jadi itu adalah program pembangunan yang kita akan buat macam you cakap tadi, dari segi macam orang menganggur sekarang ni. Jadi kita pun memang target yang itu dalam penjana pun ada menyediakan grant-grant untuk kita melatih. InsyaAllah kalau kita dapat daripada kementerian-kementerian, kita akan boleh membantu lebih ramai lagi orang muda, tak kira lah orang muda ke orang tua ke, yang untuk terlibat di dalam industri kraft lagi itu nanti insya-Allah. Ya. Baik, terima kasih kepada Ketua Pengarah Kraft Tangan Malaysia Ibrahim Ismail atas perkongsian itu bagaimana agaknya masa depan industri kraft negara dengan kewujudan platform dalam talian ini mungkin akan cipta banyak lagi peluang pekerjaan dan peluang baharu untuk industri kraft tempatan. Baik, kita akhiri awal ini pagi di sini bersama saya Nailah Huda. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.